Baru-baru ni ada satu ulasan tentang filem Ejen Ali oleh saudara Haziq yang katakan filem Ejen Ali ada beberapa masalah, antaranya adalah membawa nilai moral yang salah. Kenapa? Salah satu sebab adalah watak Ali ataupun watak hero merupakan kanak-kanak yang dalam filem tersebut dia ada beberapa adegan dia mencuri dan menyertai grup pengganas. So sebenarnya ini adalah isu ethics dilema, dan isu ethics dilema ni bukanlah isu yang baru berlaku. Contohnya dalam kartun Snow White, di mana adegan putera raja cium Snow White sudah pun membawa isu ethics dilema di mana kita tak boleh mencium seseorang yang sedang tidur. Dan juga animasi Shinchan yang memaparkan seorang kanak-kanak yang gatal, yang sukakan wanita yang lebih berusia dan sebagainya. Pada saya sendiri, sebenarnya isu Ejen Ali ini bukanlah isu yang besar. Pertama, kita kena faham, untuk dipaparkan filem ini di Pawagam, kita perlu menerusi beberapa tapisan. Antaranya adalah tapisan daripada LPF, iaitu Lembaga Penapisan Filem Malaysia. Dan LPF lah yang akan menentukan piawaian tertentu untuk dikategorikan filem ni untuk siapa, filem ini untuk siapa. Dan katakanlah kalau Ejen Ali ini membawa nilai yang salah, iaitu membawa nilai pengganas dan sebagainya, sudah tentu di bahagian LPF tidak membenarkan filem Ejen Ali ini dikategorikan sebagai umum, iaitu sesuai untuk kanak-kanak. Yang keduanya, dalam stigma masyarakat kita selalu fikir filem animasi, filem kartun, filem anime adalah filem yang bertujuan untuk kanak-kanak. Hakikat sebenarnya tidaklah sebegitu rupa. Kalau kita nak kategorikan filem ataupun animasi untuk kanak-kanak, mungkin kita boleh kategorikan sebagai contoh animasi macam Didi and Friends. Tapi contoh macam anime Naruto, DC Comics, Avengers dan sebagainya, ini adalah satu animasi ataupun filem yang bukan berfokus kepada kanak-kanak saja, tetapi ia berfokus kepada semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan Ejen Ali. Sebab itu, dalam filem Ejen Ali, ceritanya tidak begitu terus, tidak begitu direct. Ceritanya ada 2-3 lapis untuk kita faham. Dan jalan ceritanya boleh saya katakan sebagai jalan cerita yang agak sedikit berat. Sebab ia juga berfokus untuk memberi mesej kepada orang dewasa, bukan kanak-kanak sahaja. Ketiga, bila kita cerita tentang sempadan moral, apakah sempadan moral yang ingin kita ceritakan? Sebab dalam filem animasi dan sebagainya, sempadan moral terhadap sesebuah filem tak pernah jelas. Selagi mana filem tersebut tidak membawa unsur-unsur lucah, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang kesat dan tidak membawa isu sensitif, saya rasa itu sudah pun tidak melanggar sempadan moral yang ditetapkan. Sungguh pun dalam Ejen Ali ada babak yang Ali ni mencuri. Betul, mencuri itu salah, tapi itu bukanlah highlight dalam filem tu. Sebab dalam cerita ni Ali betul mencuri, tapi Ali juga menyesal di hujung cerita. Maksudnya bila mana dia melawan Nikki, itu menunjukkan keadaan dia kesal sebab membuat keputusan yang salah. Keseluruhan cerita ni nak menggambarkan macam mana sifat budak-budak macam Ali ni boleh tersalah langkah. Dan cerita ini juga bukan sekadar untuk mesej kepada budak-budak, tetapi juga mesej kepada orang dewasa supaya kita memahami kanak-kanak ni. Kita tahu Ali ni adalah kanak-kanak yang tak ada mak. Dekat mata pula dia selalu dipinggirkan sebab orang anggap dia ni macam hanya ada iris semata-mata. So bila mana perasaan dia rasa macam tidak bilang pada mana-mana pihak, bila dia jumpa Nikki dan Nikki pula adalah kawan kepada mak dia, dia terasa bilang dengan Nikki. Sebab tu dia memilih untuk bersama Nikki. Bukanlah sengaja untuk dia pinggirkan mata dan sebagainya. Highlight penting dalam cerita ni adalah untuk kita memahami sifat Ali. Walaupun dia superhero, tetapi dia juga ada sifat manusia biasa, budak-budak yang mahukan kasih sayang daripada orang sekeliling. Kepada orang yang komen ataupun dok bash saudara Haziq, sebenarnya kalau kita nak kritik dengan keadaan membina, dan kritiklah dengan keadaan punya hujah yang ilmiah. Janganlah kritik macam cakap dia nak like. Kita boleh untuk mengkritik, tetapi biarlah kritik dengan cara yang bijak. Kadang-kadang kita boleh bersetuju bahawa pandangan tersebut ada merit dia, ada hujah-hujah dia, tetapi tak semestinya perlu kita untuk terima.